Assalamualaikum, saya hari ini akan membentangkan satu tugasan iaitu bertajuk kajian tanah runtuh di negara Malaysia. Nama saya Nur Atika binti Awsakuning. Saya akan masuk kepada pengenalan. Tanah runtuh dapat ditarifkan sebagai satu bencana alam secara semula jadi ataupun terjadi akibat daripada perbuatan manusia. Pada proses awalnya, kejadian tanah runtuh ini adalah disebabkan pergerakan tanah ataupun gelongsoran tanah dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Tanah runtuh ini berlaku secara kecil dan perlahan. Fenomena akibat daripada perubahan keadaan tanah adalah disebabkan ketidakstabilan struktur. Ianya terjadi di kawasan lereng bukit, cerun dan kawasan tinggi. Kejadian tanah runtuh yang disebabkan perbuatan manusia ialah aktiviti penarahan tanah, aktiviti pembalakan yang tidak terkawal dan penerokaan hutan dan aktiviti pembangunan yang tidak terancang. Sistem Geographical Information telah digunakan oleh Kerajaan Malaysia untuk mengkaji isu-isu tanah runtuh yang berlaku. Analisis lain juga digunakan bagi mengetahui punca tanah runtuh seperti ujian MATLAB, analisis perubahan dan analisis kinematik. Okey, yang seterusnya kita akan masuk kepada dapatan kajian. Yang pertama adalah latar belakang responden yang terdiri daripada jantina, umur, fakulti pengajian dan semester. Yang kedua adalah berkenaan punca berlakunya tanah runtuh. Punca berlakunya tanah runtuh adalah disebabkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memberi kelulusan kepada pemaju untuk membina semula kawasan tanah runtuh. Yang kedua adalah alam sekitar, iaitu air hujan yang turun secara tidak berhenti dan berterusan. Yang ketiga adalah disebabkan perbuatan manusia. Di samping itu, kejadian tanah runtuh ini memberi impak buruk kepada manusia, harta benda dan alam sekitar. Faktor-faktor berlakunya tanah runtuh. Faktor-faktor berlakunya tanah runtuh adalah disebabkan hujan lebat yang berterusan secara tidak berhenti, di mana air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menyebabkan gelongsoran tanah di cerun-cerun bukit berlaku. Penebangan pokok secara tidak terkawal. Aktiviti ini telah menyebabkan akar-akar pokok yang sepatutnya berfungsi menjadi cengkaman tanah, tetapi disebabkan aktiviti manusia yang mementingkan diri, tanah-tanah tersebut tiada cengkaman dan menyebabkan kejadian tanah runtuh. Di samping itu adalah pembangunan yang tidak terancang. Pembangunan di cerun bukit adalah tidak selamat dan tidak mengikut spesifikasi Jabatan Kerja Raya. Akan tetapi disebabkan pemaju-pemaju ini mementingkan diri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, maka pembangunan yang tidak terancang ini terjadi. Pembalakan dan pencerobohan yang tidak terkawal dan sistem peparitan dan saliran air yang tidak terancang dan lemah. Sistem peparitan dan saliran air sepatutnya perlu diselenggara dari masa ke semasa kerana ianya akan menyebabkan renggangan dalam tanah itu menjadi longgar dan tanah tersebut menjadi tidak mampat. Baiklah, yang seterusnya adalah impak tanah runtuh terhadap manusia, harta benda dan alam sekitar. Kejadian tanah runtuh akan menyebabkan banjir lumpur, pertanian hancur, pencemaran air dan kecederaan serta kematian manusia. Okey, kita akan masuk ke dalam perbincangan di mana analisis pos kejadian penyiasatan kes-kes kejadian tanah runtuh di Malaysia telah saya masukkan. Ianya agar dapat dilihat secara jelas apakah punca dan kesan kejadian tanah runtuh ini. Kejadian tanah runtuh yang pertama adalah di Bukit Antarabangsa, iaitu berlaku 6 Disember 2008 yang menyebabkan 5 orang mati serta 14 orang cedera.
Punca tanah runtuh adalah disebabkan saliran yang tidak diselenggara, membina perumahan di kawasan runtuh, risiko cerun runtuh yang tinggi dan kebocoran paip bekalan air di dalam tanah. Seterusnya, kejadian yang kedua adalah di Highland Tower, iaitu runtuh pada tahun 1993 yang menyebabkan 48 orang penghuni Blok 1 di Highland Tower kehilangan nyawa. Ianya adalah disebabkan cerun runtuh dan tanah bukaan renggangan retakan lama di mana benteng penahan Blok 1 menjadi tidak kuat akibat daripada air yang serapan air di dalam tanah menjadi tanah tersebut tidak padat dan longgar. Punca utama keruntuhan Highland Tower adalah hujan yang berterusan dari bulan Oktober sehingga ke November. Kejadian tanah runtuh yang ketiga adalah di Jalan Wangsa. Pada tahun 1999 dan tahun 2001, jalan utama di Jalan Wangsa telah terputus dua akibat daripada cerun di jalan tersebut runtuh. Hal ini, punca utama Jalan Wangsa terputus dua adalah kerana faktor saliran yang lemah dan retakan dalam tanah berlaku. Apabila serapan tanah air yang mengandungi pH air terlalu tinggi menyebabkan retakan tanah itu mudah berlaku. Okey. Pada tahun 1974, runtuh Highland Blok 1 kondominium Highland Tower telah runtuh kerana pada peringkat awalnya pemotongan cerun telah berlaku pada tahun 1981. Dan kemudian pada tahun 1985, kerja-kerja pembersihan tanah di belakang bukit telah dibuat untuk pembinaan kondominium Highland Tower. Namun, pada tafsiran fotograf udara telah menunjukkan keadaan tanah menjadi terhakis dan bergondolan di atas permukaan tanah pada tahun 1966. Mengikut laporan MPAJ, menyatakan serapan air ke dalam tanah menyebabkan tanah menjadi renggang dan terhakis. Ianya disebabkan sistem parit yang lemah dan tanah tidak mampan serta penahan benteng yang tidak mengikut spesifikasi JKR, Jabatan Kerja Raya, dan itulah menjadi punca runtuhan. Seterusnya adalah runtuhan rumah banglo di Taman Bukit Mewah, Bukit Antarabangsa yang berlaku pada 6 Disember 2008. Tanah di perumahan Taman Bukit Mewah telah menggelongsor sejauh 210 meter ke bawah cerun. Ini mengakibatkan 14 buah rumah banglo termusnah dan 5 orang penghuni Taman Bukit Mewah terbunuh. Ini adalah disebabkan cerun yang runtuh telah menutup seterusnya, cerun yang runtuh di Taman Bukit Mewah telah menutup satu-satunya jalan penghubung untuk keluar daripada Bukit Antarabangsa. Cerun yang runtuh telah menutup jalan penghubung itu telah menjejaskan 5,000 orang penduduk di Bukit Antarabangsa. Anggaran 3,000 orang penghuni diarahkan berpindah dan keluarga yang terjejas atau terkesan daripada kejadian ini, Kerajaan Selangor telah memberi bantuan seperti bantuan rumah dan bantuan makanan pakaian untuk sementara untuk sementara. Jenis gelongsoran tanah ini dikelaskan kerana serapan air dalam tanah terlalu tinggi. Punca utama adalah bekalan air paip bocor, sistem saliran yang lemah dan tanah yang tidak mampan. Daripada kedua kejadian ini, punca tanah runtuh mengikut analisis perubahan tanah yang ditafsir oleh fotograf udara, iaitu analisis kinematik kestabilan. Cerun-cerun di kawasan tinggi telah dikaji dan potensi cerun
potensi kegagalan cerun juga berlaku. Seterusnya adalah analisis ujian Markland. Maklumat yang tidak selanjar di unjuran stereografi juga ditampilkan kerana ianya menunjukkan di kawasan tersebut kejadian tanah runtuh adalah amat tinggi. Punca yang ketiga adalah geseran tanah berlaku apabila kandungan PHI dalam tanah terlalu tinggi dan tanah akan menggelongsor. Yang keempat adalah kesalahan memberi kelulusan projek bangunan dari pihak berkuasa sejak pembangunan semula di Bukit Antarabangsa dan terjadinya lah runtuhan kali kedua. Yang terakhir adalah cadangan penyelesaian masalah tanah runtuh yang berlaku. Cadangan yang pertama adalah penanaman semula pokok tumbuhan hijau. Keadaan ini harus dijalankan jika pembangunan tempat tinggal adalah di kawasan lereng-lereng bukit. Seperti yang kita maklum, tumbuh-tumbuhan hijau bukan sahaja menyedut karbon dioksida dan menghasilkan oksigen kepada manusia. Namun, akar-akar tumbuhan hijau ini juga berfungsi untuk menjadi cengkaman tanah supaya tanah tersebut tidak menggelongsor ataupun menjadi tidak mampan. Dan yang kedua adalah pihak-pihak yang berkenaan perlulah memastikan pembangunan berada di tahap yang baik dengan penguatkuasaan undang-undang. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini telah melakukan pencerobohan hutan yang tidak terkawal. Hal ini demikian kerana pihak ini telah melakukan pencerobohan dan untuk mendapat keuntungan daripada hasil-hasil hutan yang kita miliki. Hal ini sepatutnya dikawal dengan undang-undang yang sedia ada, di mana kita dapat lihat aktiviti pembalakan haram semakin hari semakin meningkat. Tanah-tanah yang ada juga ditarah dan hutan menjadi tandus. Tegasnya, pihak berkuasa perlu mengambil tindakan yang tegas dan efisien supaya masalah pembalakan haram dan pencerobohan ini dapat dikawal. Sebagai contoh, orang-orang yang melakukan kesalahan ini perlu diberi hukuman penjara 10 tahun dan membayar pampasan sepenuhnya jika berlakunya kejadian tanah runtuh. Yang seterusnya, pembangunan yang terancang dan lestari. Yang seperti yang kita tahu, kejadian tanah runtuh adalah berlaku akibat daripada hakisan di atas permukaan tanah dan menggelongsor di lereng-lereng bukit atau cerun. Hujan yang lebat dan air hujan yang masuk ke dalam tanah akan menyebabkan tanah-tanah itu tidak kekal pada kedudukannya. Akar-akar pokok ini berperanan untuk mencengkam tanah agar air hujan yang turut dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan hijau. Jika penambangan pokok ini dilakukan, maka tanah-tanah khususnya di kawasan lereng bukit akan mudah menggelongsor ke bawah dan mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Pihak berkuasa seperti kerajaan, pejabat tanah dan jabatan hutan haruslah merancang pembangunan di lereng-lereng bukit dengan lebih teliti dan terancang. Contohnya, pembangunan yang ingin dibangunkan mestilah dibina di kawasan yang tidak berpotensi untuk berlakunya kejadian tanah runtuh seperti Bukit Bukau, lereng bukit dan tepi sungai. Jika pembangunan yang dilaksanakan di kawasan berisiko, pihak berkuasa perlu memastikan sebelum pembinaan dilakukan, kajian telah dijalankan agar kejadian tanah runtuh dapat dielakkan. Yang terakhir adalah sistem peparitan dan saliran yang cekap
dan sentiasa diselenggara baik. Secara ringkasnya, teori yang kita gunakan dalam pembangunan adalah memastikan air hujan yang kita terima mengalir ke tempat yang selamat. Hal ini dapat mengelakkan bencana alam dan kemalangan yang disebabkan tanah runtuh atau banjir kilat juga dapat dikawal. Maka, dengan memiliki kepakaran jurutera yang kita miliki, sistem peparitan yang berkesan dan cekap perlulah sentiasa dipantau dan diselenggara dari semasa ke semasa. Peparitan di kawasan bandar perlu lebih kerap dipantau kerana kebanyakan sistem peparitan tersumbat akibat daripada sampah sarap dan daun-daun kering. Hal ini mengakibatkan banjir kilat berlaku dan tanah runtuh turut berlaku. Baiklah, dalam kesimpulannya, kebiasaannya tanah runtuh terjadi di kawasan cerung bukit, gunung dan memberi kesan yang buruk terhadap manusia. Berbagai kaedah yang telah dilakukan bagi mengelak tanah runtuh ini berlaku. Manusia ataupun jurutera perlu mengambil langkah yang bijak bagi memastikan kejadian tanah runtuh dapat dielakkan atau dapat dikurangkan. Pengetahuan yang sedia ada perlu ditambah dan dikaji dengan sebaik yang boleh untuk meningkatkan lagi keselamatan di kawasan yang tinggi. Ahli saintis, jurutera dan penyelidik dunia perlu memainkan peranan bagi membantu mencegah dan mengelakkan kejadian tanah runtuh ini berlaku. Sebarang tindakan pembangunan perlu mendapatkan rundingan dan persetujuan daripada pihak berwajib untuk menilai dan mengkaji bagi menjamin keselamatan di kawasan pembinaan. Pada era ini, pembangunan pada permukaan tanah dan cerung-cerung bukit amat giat dijalankan oleh manusia. Lapisan yang di permukaan pada masa ini adalah hubungan manusia dan bumi sangat dalam. Kejadian tanah runtuh disebabkan manusia boleh terjadi apabila kejadian antropogenik dan amalan dalam pengurusan tanah yang sedia ada. Kawasan tanah runtuh boleh menjadi contoh dan sejarah bentuk muka bumi yang baru. Yang terakhir adalah kajian ini adalah satu kepentingan di mana memberi kesedaran kepada manusia iaitu permukaan bumi yang tempat berbukit dan cerung yang telah digunakan dan dibina oleh manusia sejak dulu lagi adalah tidak lagi selamat. Manusia harus sedar amalan pembinaan pada tempat seperti tanah terbiar kosong untuk pada waktu yang panjang menyumbang kepada berlakunya kejadian tanah runtuh. Pada permulaan pembinaan sehingga siap mempunyai kesan kepada bencana tanah runtuh. Terdapat banyak lagi punca yang perlu dikaji dari semasa ke semasa untuk membantu mengelak kejadian tanah runtuh ini lagi. Sekian itu sahaja pembentangan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.